Selamat sejahtera dan selamat petang kepada tengok. Kami daripada Kumpulan Semina akan membentangkan filem pendek kami yang bertajuk Push at Falls. Dan kumpulan kami terdiri daripada Lokawe, Kogilus, saya sendiri dan Hana dan Muhammad Khalis. Next. Alright. Okay, tema bagi kami punya video pendek adalah mengenai cyberbullying, dan ideologi yang ingin kami tekankan dalam video pendek ini adalah ramai orang berfikiran ataupun berpendapat bahawa mereka boleh memberi sebarang komen yang tidak senonoh mengenai apa saja di media sosial tanpa mempedulikan perasaan orang lain, which is you can give any comment dekat media sosial, tak kisahlah, tanpa memikirkan perasaan orang lain tu. And then apakah punca utama berlakunya cyberbullying ini, dan adakah salah pembuli itu sendiri ataupun salah masyarakat di mana pembuli tersebut dibesarkan. Dan dalam video pendek ini, aspek hasilan skrin lebih memfokuskan kepada bentuk naratif, misosen dan bentuk bunyi. Ini dari segi aspek naratif, di mana merujuk kepada perkembangan cerita, peranan dan watak-watak di dalam filem pendek ini, situasi dan dilema yang dihadapi dan kaedah yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ditimbul dalam cerita tersebut. Sebuah cerita berbentuk naratif akan menghadirkan serangkai peristiwa kepada penonton dengan cara menunjukkan hubungan antara satu peristiwa dengan peristiwa yang seterusnya, dan terdiri daripada agenda-agenda yang saling berkaitan, biasanya mempunyai elemen sebab dan akibat. Maka secara ringkasnya, naratif ini melihatkan bagaimana satu filem itu disampaikan kepada penonton. Seterusnya saya akan bagi kepada Kogilus. Next. Okey, setiap cerita atau filem akan mempunyai naratif yang merangkumi elemen seperti exposition, rising action, climax, falling action serta resolution. Begitu juga dengan filem kami. Exposition filem ini ialah apabila Sarah bangun pagi dan terus membuka telefon bimbitnya untuk menggunakan media sosial. Selepas mendapat tahu ataupun memeriksa keadaan di media sosial, baru dia keluar dari biliknya untuk mandi dan buat perkara lain. Rising action pula, Sarah kembali ke biliknya dan memberikan komen yang tidak senonoh terhadap gambar Ella, salah satu kenalannya di media sosial. Dia juga menunjukkan rasa tidak puas hatinya dengan mengeluarkan komen terhadap beberapa perkara lain seperti berita berkenaan politik di media sosial. Pada masa yang sama, dia juga terdengar ibu bapanya bertengkar di ruang tamu. Sarah mengabaikan pertengkaran itu dan meneruskan penggunaan media sosial dan melihat kepada beberapa gambar kawannya bersama keluarga. Ibunya tiba-tiba mengetuk pintu bilik Sarah dan menyuruhnya membuat kerja rumah. Next. Pada klimaks, Sarah kembali ke biliknya dan menghantar pesanan kepada kumpulan rakannya menggunakan WhatsApp. Dia pada masa itu mendapat tahu bahawa Ella telah meluahkan perasaannya di media sosial disebabkan kena dibuli oleh Sarah. Falling action dan resolution pula ialah Sarah ingin minta maaf kepada Ella dengan menghantar pesanan ringkas kepadanya, tetapi akhirnya dia tidak berjaya melakukannya kerana dia tak berani melakukannya. Okey, jadi kami telah kaitkan naratif filem ini dengan ideologi yang telah pun dibentangkan tadi. Sarah dilihat tidak mempunyai suatu keluarga bahagia, dan ada rakannya juga yang bersifat negatif dan menyokong Sarah apabila dia membuli Ella di bahagian komen di media sosial. Next.
So persoalannya, adakah Sarah sahaja yang bertanggungjawab atas kelakuannya ataupun individu lain seperti ibu bapa serta kawan-kawannya juga yang mendorongnya melakukan buli cyber? Sarah juga dilihat berani memberikan komen di media sosial tetapi tidak berani minta maaf kepada Ella untuk atas perbuatannya. So perkara tersebut jelas menunjukkan bahawa Sarah berperanan sebagai keyboard warrior sahaja dengan memberikan komen negatif dengan begitu senang di media sosial, tetapi apabila dia perlu minta maaf, perkara itu menjadi sukar untuk dilakukan olehnya. Okey, sekarang saya akan sambungkan di bahagian mise-en-scène. Okey, mise-en-scène merupakan penggunaan bahasa Perancis membawa maksud apa yang diletakkan di dalam babak dan juga dipotretkan. Okey, kat sini kita boleh faham yang mise-en-scène ni sebenarnya apa yang terlibat di dalam setiap setting, setiap orang kata apa? Setiap penjuru-penjuru di dalam setiap babak yang kita buat apabila melakukan sebuah filem. Okey. Jadi ia juga terdapat dua bahagian, iaitu reka bentuk dan komposisi. Okey, first kali yang saya nak terang iaitu tentang reka bentuk melibatkan gambaran dan perasaan terhadap props, pencahayaan dan juga pelakon itu sendiri. Okey, termasuk sekali solekan dan juga kostum pemakaian pelakon tersebut dan juga gaya berlakonnya pada suatu situasi yang dijalankan. Okey, manakala komposisi menunjukkan gaya susun atur sebuah objek di dalam pemikaian di dalam suatu babak tersebut, contohnya seperti penekanan, seimbang dan juga warna. Okey, sekarang saya nak terangkan bagaimana reka bentuk yang mise-en-scène ni nak masukkan. Okey, first kali yang berlakon macam contoh pelakon tersebut itu sendiri yang akan membawa makna macam betul. Tak habis. Okey. Okey, first saya nak terangkan kat sini reka bentuk yang mise-en-scène ni nak bawakan iaitu contoh props di dalam situasi cakap apa barang-barang yang berada di sekitaran pelakon tersebut juga memainkan peranan dan juga pencahayaan iaitu macam contoh lighting yang agak apabila gelap dia akan membawa satu maksud yang tersendiri dan juga apabila lighting yang terlalu cerah akan membawa juga maksud yang tersendiri apabila kita nak bagi audience feel dengan apa yang pengarah-pengarah yang untuk cuba sampaikan mesej daripada filem-filem yang tersebut. Okey, so komposisi pula saya nak terangkan bagaimana gaya suatu sebuah objek contohlah. Okey, seperti orang kata apa? Kita nak sebuah filem tu shot tu nak ada seimbang, keseimbangannya. Okay, macam contoh warna yang digunakan itu macam contoh orang kata apa related dengan mesej yang ingin disampaikan kepada para audiens di luar sana. Okey, seterusnya. Next. Okey. Mise-en-scène seterusnya saya nak terangkan tentang jenis shot yang digunakan iaitu penggunaan rule of third dalam setiap pembikaian yang dihasilkan adalah disebabkan ingin membuat para audiens untuk merasai perasaan yang lebih realistik dalam mengalami sesebuah situasi tersebut. Contohnya di dalam filem pendek ini di mana para audiens dapat merasai dan bagaimana situasi seseorang pembuli cyber itu mengharungi kehidupan seharian mereka secara realistik. Seperti mana kita dapat tengok kehidupan Sarah yang watak utama di dalam filem ini, iaitu bagaimana orang cakap Sarah ni memainkan watak yang penting sebagai pembuli cyber. Kita boleh lihat bagaimana dia bangun pagi, lepas tu bangun pagi dia dah first kali benda yang dia ambil phone dia adalah untuk mengetahui apa perkembangan, apa situasi semasa orang kata apa nak kata hidupnya tanpa gadget ataupun dunia digital ni memang cukup tak lengkap. Okay, so pencahayaan yang digunakan pada waktu pagi menunjukkan lebih gelap dan ingin membawa maksud lebih kerahsiaan dan dunianya yang lebih memfokuskan macam mana yang saya beritahu tadi, memfokuskan penggunaan gadget dan dunia digital. Okey. Sini kita boleh tengok yang seolah-olah macam pembuli cyber ni dia orang macam pentingnya gadget-gadget ni adalah sebagai senjata ataupun medium dan juga platform untuk mereka
mengeluarkan pendapat mereka ataupun idea-idea mereka dekat dunia digital ni. Okey, penggunaan kostum pula yang kita dapat tengok Sarah di dalam filem tersebut, iaitu kostum pertama yang hitam dan hijau pembawa maksud yang tersendiri. Macam contoh hitam apabila kita tengok suatu pelakon tu pakai hitam time macam contohlah filem cakap apa, kalau kita tengok sendiri ya dalam video ni yang hitam masuk sekretif ataupun benda yang terlalu privacy, yang kita macam seolah-olah selalu misteri, yang orang cakap apa, bila dia bertindak kita tidak tahu apa sebenarnya yang berlaku. Okey, dia boleh bertindak di sebalik takbir. Itu macam contohlah kita Sarah, selalunya pembuli cyber ni kadang-kadang diorang macam pakai fake account ataupun something yang kita tidak tahu siapakah gerangan ataupun tindakan orang yang di sebalik akaun tersebut. Jadi okey, kat sini pula saya nak cerita tentang hijau. Ketika Sarah memakai baju hijau, maksudnya hijau dia kata apa, lebih bersifat macam contoh tidak puas hati ataupun iri hati terhadap cemburu terhadap suatu pencapaian orang lain. Macam contoh Ella post gambar-gambar dia di media sosial. Jadi orang kata apa, Sarah ni macam seolah dia rasa semua serba kekurangan. Dia adalah perfect dalam segala jenis. Okay, jadi apabila dipandang suatu benda tu, dia rasa macam tak puas hati. Pasti ada kekurangan. Setiap orang di dunia ni macam dia berasa macam semua bawah dia. Dia seorang je yang rasa macam diri dia sendiri adalah perfect. Orang lain semua tidak perfect. Seterusnya, okey, saya akan sambung untuk slide seterusnya, iaitu mise-en-scène ni. Di dalam filem pendek ini, audiens dapat melihat watak Sarah sebagai pembuli mempunyai sifat untuk mendominasi terhadap suatu perkara dengan cuba memperlihatkan seseorang itu dengan lebih teruk. Lepas tu terdapat pelbagai shot di mana menunjukkan pembuli sentiasa bersama gadgetnya setiap masa. Okey, dan seterusnya hal ini menunjukkan pembuli akan lebih bersifat berani apabila ia bersama dengan gadgetnya di dunia digital ini. Okey, saya akan terangkan lebih details tentang poin-poin yang saya lakukan ini. Okey, contohlah apa yang kita dapat bayangkan secara realitinya, pembuli cyber di luar sana macam seperti bagaimana mesej yang kami ingin sampaikan dalam filem ini, iaitu pembuli cyber ni dia dalam dunia digital sahaja yang menunjukkan dirinya lebih berani. Lebih berani iaitu lebih confident untuk meluahkan atau memperkatakan suatu perkara, macam nak beri komen kepada suatu perkara juga. Macam seolah-olah diorang hanya berani di alam digital sahaja. Tapi dekat realiti seolah-olah macam diorang ni seorang nerd ataupun orang yang macam dekat luar sana tak ramai yang recognize diorang. Macam tak apa ramai kawan ataupun mempunyai latar belakang keluarga yang agak macam orang kata apa, terumbang ambing ataupun ada hal-hal yang macam-macam berlaku ya sekitaran diorang. Jadi dekat alam digital sahaja yang membolehkan diri diorang untuk menjadi macam seorang orang yang ada kata apa, ada power, iaitu rasa macam dia boleh kontrol apabila menggunakan social media di luar sana seperti Instagram ke Facebook ke Twitter ke apa. Dia boleh memberikan komen apa saja yang dia nak terhadap suatu isu tersebut. Contoh yang berlaku dekat sini iaitu Sarah membuat komen terhadap gambar Ella. Di situ menunjukkan macam seolah-olah Sarah dia rasa macam dia ada power untuk nak buat sebarang komen, nak buat sebarang tanggapan ataupun daripada perspektif diri dia sendiri. Okey, lepas tu terdapat pelbagai shot di sini, iaitu maksudnya macam apabila kita tengok video yang kami hasilkan ini, seolah-olah macam Sarah ni dia tak dapat berenggang dengan gadget dia ataupun dia tak dapat macam, dia tak boleh nak fokus lah kalau dia tak ada gadget di tangan dia setiap masa. Seolah-olah macam gadget tersebut adalah merupakan kehidupan dia sendiri, iaitu sebati dengan diri dia sendiri, di mana dia boleh melakukan apa sahaja, tak kisah daripada apa-apa segala faktor sekalipun. Seolah-olah macam gadget ni adalah dia punya keutamaan, priority dia.
Okey. Sekian daripada saya. Boleh Okay, so dari segi aspek hasilan skrin, aspek bunyi itu digunakan iaitu dari segi bunyi diegetic dan bunyi non-diegetic. So bunyi diegetic adalah apa bunyi yang berasal dalam dunia sesebuah filem. Misalnya jika watak-watak dapat mendengarkannya, maka ia adalah bunyi diegetic. So bunyi diegetic yang digunakan dalam video ini adalah seperti pertengkaran antara ibu bapa Sarah, bunyi notifikasi telefon apabila Sarah mendapat message ataupun pop-up notification daripada Instagram, dan juga bunyi apabila dia type di telefon ketika menggunakan telefon pintar. Dan penggunaan bunyi diegetic ini digunakan untuk menggambarkan obsesi Sarah terhadap telefon pintarnya. Kerana telefon pintar itu merupakan sesuatu yang dapat menghubungkannya dengan dunia maya untuk melarikan dirinya daripada realiti. Misalnya dari segi pertengkaran antara ibu bapanya. Dan dunia maya juga adalah salah satu cara yang mudah untuk melepaskan kekecewaannya kerana mereka seseorang yang menggunakan telefon pintar dalam dunia maya, mereka dapat mengelakkan daripada bunyi non-diegetic adalah bunyi dalam filem yang tidak berasal daripada dunia filem tersebut. Dalam kata lain, jika watak-watak dalam filem tidak dapat mendengarnya, maka ia adalah bunyi non-diegetic. So bunyi non-diegetic dalam video adalah permainan muzik yang lembut dan sedih. Seperti ketika Sarah apabila melihat telefon pintarnya, dia melihat seorang post daripada Instagram, seorang user Instagram di mana post tersebut mencerminkan kebahagiaan keluarganya. Dan penggunaan muzik tersebut digunakan untuk mencetuskan perasaan simpati dan empati daripada audiens. So dalam kata lain, muzik digunakan untuk mencerminkan emosinya. Sebagai contoh, bunyi muzik yang tenang dan sedih digunakan ketika Sarah melihat post Instagram user di mana menunjukkan kebahagiaan keluarga. Dia mencerminkan hasrat Sarah untuk mempunyai sebuah keluarga yang ceria dan bahagia seperti pengguna tersebut. Okey, jadi untuk bahagian kesimpulan, kami ada membincangkan 3 aspek iaitu narrative, mise-en-scène dan juga bunyi dalam Who's at Fault. So we wanted to dengan melalui pembentangan ini, we can see dalam narrative, mise-en-scène dan juga bunyi, kesemua-semua aspek ini strengthen the ideology yang kami ingin sampaikan, especially of course sangat clear dalam narrative iaitu we focus on a girl namanya Sarah yang seorang keyboard warrior atau cyberbully, and then we trying to show macam mana her parents fighting, semua tu is all the persekitaran, all the outside factors lah, because there's a lot of times bila orang hanya akan blame dan mempersalahkan pembuli itu sendiri, individu tu, like kenapa she has to be mean or him, like they don't really understand mengapakah orang actually membuli bah. They just say, oh, because he's mean and all that or whatever. Tapi through our film, Who's at Fault, we want to sort of question, adakah hanya individu merupakan pihak untuk dipersalahkan atau adakah persekitarannya juga memainkan peranan. So, bukannya satu pihak saja. Ini semua macam you got outside dan juga di dalam lah. Because we can say juga macam Sarah, dia ada 2 kawan. One yang through the narrative you can see dan juga mise-en-scène dan bunyi. You got one friend that is sort of very mean. You got one friend that is very nice. So macam Sarah pun macam di tengah-tengah, but mostly dengan itu kawan yang not so good lah. So we can say itu salah satu dari persekitarannya. And then also macam seperti dari narrative dan mise-en-scène dan bunyi, we show that itu ibu bapa they bertengkar and all that. And then you can see dari lakonan Hazwani, she acted as if she was very done with it. Macam dia dah tak mau layan dengan itu pertengkaran already. To show that dia sudah macam normalize dan sudah biasa dengan
the situasi rumah tangga tu lah. And then especially kalau dalam mise en scène, we wanted to show yang Sarah ni selalu dengan telefon bimbit dan juga selalunya dalam sendirilah. That's why semua shot dan setting semua tu is just dalam bilik Sarah. And then the only other prop yang ada is telefon bimbit. And because filem ini tidak menggunakan dialogue, that's why we really depend a lot on sound effect. The music not so much, but we only place the music, and if you hear correctly, music itu macam sounds the same. So it's sort of like a similar sort of tone. It's not like different type. So it's sort of like something yang ada keseragaman, so that it's sort of like pinpointing this is something important, or it's sort of like a theme when she feels sad or lonely or when she's thinking. That's why we use the same music. Dan juga sound effect telefon digunakan untuk replace dialogue lah. So because this is what Sarah's outlook is. So through these three aspects, kami harap yang ideologi yang kami ingin sampaikan, yang boleh dilihat dalam slide ini, disampaikan dengan kukuh lah. So itu saja dari kumpulan 9. Thank you so much, Dr. Ngau. Okay, bye.